Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik. Saya ingin jemaat boleh saling memberi salam kepada kiri kanannya. Kalau tidak nyaman dengan salaman, selamat pagi dan Tuhan memberkati. Ya, pagi ini kita sudah saling memberi salam sukacita sehingga kita boleh menikmati ibadah kita dengan sebuah hati yang disiapkan bersama-sama dengan jemaat di sekitar kita boleh datang pada Tuhan. Pagi ini Tuhan telah memberi kita kesempatan untuk datang beribadah ke dalam kebaktian yang kedua ini secara tatap muka dan secara online. 主所爱的会众，早上好，大家平安。 Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. 会众请站立。 Kita akan mengawali kebaktian kita dengan menyanyikan pujian. Hai makhluk Allahmu besar. 我们统唱主手所造。 Bait yang satu dan kedua akan dinyanyikan dalam bahasa Mandarin dan bait ketiga dalam bahasa Indonesia. 第一、第二节用中文，第三节用印尼文。 普天下下万国万民，赞美创世造化之神。哈利路亚，哈利路亚，四海八方中供养神，歌颂主荣耀生命。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。 上主慈爱万代长存，圣言真谛亘古长续。哈利路亚，哈利路亚，众生天地中要开花，生命的素直到永远。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。 Hai makhluknya sekalian, berhimpun dan bernyanyi. Hai makhluknya sekalian, berhimpun dan bernyanyi. Haleluya, haleluya. Dan puji Allah yang kudus, sekarang dan selalu terus. Puji Allah segala. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus ini mentonzai Yesus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. 会众请坐下。 Sebelum kita memasuki doa pengakuan dosa, kita akan menyanyikan sebuah pujian penghormatanku. 进入认罪祷告之前，我们来唱一首诗歌《我心献曲》。 Kita akan naikkan pertama dalam bahasa Mandarin, kemudian di dalam bahasa Indonesia. 第一次用中文，然后用印尼文唱。 你为我成就的舍弃。
切，用爱向我显明。虽然有千万天使歌颂，仍然流到我的感恩。我纪念你，将一切所有的完全都归于你。荣耀归神。荣耀归于真神，荣耀归于真神，荣耀归于真神，因他拯救大事，他流血。Bagaimanakah ucap syukur padamu ya Tuhan? Aku tak layak Tuhan, tapi Engkau yang mengasihi daku Tuhan. Kita katakan pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukur kita. Aku jadi sebagaimana diriku, semua itu karya. Mari saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, untuk semua karya. Darah-Mu yang menyelamatkan Tuhan. Hanyalah bagi karyanya yang genap di Kalvari. Kita katakan lebih sungguh mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, untuk semua karya. Darah-Mu yang selamatkanku ya Tuhan. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku, mulia bagi Allah, untuk semua karya. Jemaat saja katakan mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah.
selamatkanku, darah-Mu. Selamatkanku, kuasa-Mu. Bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Silakan duduk saudara-saudara, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin belajar bagaimana hidup kami terus mengalami kebersihan demi kebersihan. Tidak hanya kebersihan yang kami lakukan dengan cara mandi, dengan cara menjauhkan kuman pada saat makan, namun kebersihan pikiran, jiwa, dan roh kami yang seringkali dimasuki dosa secara tidak sadar atau mungkin juga dengan sengaja. Biarlah Tuhan, sebelum kami mengikuti ibadah lebih lanjut dan tentunya menerima perjamuan kudus yang kami akan terima, Engkau mengampuni segala dosa yang kami perbuat, sesuatu yang sangat pasti dan Allah sediakan pengampunan itu. Namun kami pun berjuang setelah mengalami pengampunan dari Tuhan, kami hidup terus menjadi semakin baik dari hari ke hari dan semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat diundang kembali untuk bangkit berdiri. 会众请站立。 Jemaat Tuhan, berita anugerah bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia ada setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 真正认罪悔改的信徒，请聆听恩典经文，起自约翰一书1章8到9节。我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Sebagai respon untuk berita anugerah yang telah kita terima, mari kita menyanyikan Dia tak pernah gagal. 为回应我们接受的恩典经文，我们一同唱：主他不曾误事。 Kali pertama dalam bahasa Mandarin, kali kedua dalam bahasa Indonesia. 第一次用中文唱，第二次用印尼文。 Dia tak pernah, Chu tak pun, Cheng Wu Shi. 主他不曾误事，他是天上向我，主也不曾误事，他保证我平安。因他是王，他是万王之主，是我磐石，是我盾牌，也成为我力量。我灵歌唱，我口把主颂扬。我的主，他是荣耀王，我的主满有大力量，我的主战胜了烈火，耶稣我主。 kita katakan Dia tak pernah gagal. Sebab siapa Dia? Dia adalah Allah kita. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah kita. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatan
Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Silakan duduk, 会 kita 众请坐。 persembahan pujian dari solois. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekatmu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekatmu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku.
Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Wendy Pratama dengan tema Keputusan Allah. Sebagai wujud persiapan hati untuk menerima pengajaran dari firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Penuhkanlah Bejanaku. 弟兄姐妹们，今天本堂由伍佩文牧师要传讲主的信息，主题为“上帝的决定”。为预备心来接纳主借着圣经教导我们，我们同唱：愿主充满我心。 Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Sungguh kami merasakan indahnya hadirat-Mu. Indah hadirat-Mu. Kami mau buka mata hati kami ya Tuhan. Aku buka mata hatiku, Dan seluruh jiwa kami, jiwaku kami rindu menikmati firman Tuhan. Firman-Mu yang kuasa ya Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan Firman-Mu yang kuasa ya Tuhan, mengubah sikap hati kami Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saudara, kita masuk dalam doa pemberitaan firman Tuhan. 在还没有讲到之前，我们进入祷告。 Bapa dalam surga, siapkan hati dan pikiran kami dan perasaan kami untuk firman Tuhan. 上帝，求你预备好我们的心、我们的思想，来到你的面前听你的道。 Kami akan belajar tentang keputusan Allah, 我们今天所要学习的主题就是上帝的决定， dan kami juga mau belajar tentang keputusan diri kami sendiri secara benar. 而且我们也要学习，我们也是哪一个决定是在照着这个真理的决定。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26. 主内的弟兄姐妹们，我们今天的经文取自《使徒行传》第1章15到26节。
Ayat 15 sampai 20 saya baca dalam bahasa Indonesia, ayat 21 sampai 26 kita akan dengarkan dalam bahasa Mandarin. 15节到20节用印尼文来念，21到26用中文来念。 Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai 20. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahuinya oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dengan bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah segala jabatannya diambil orang lain. 21节，所以主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止，必须从那常与我们常做判人中立一位，与我们同做耶稣复活的见证。于是选举2个人，就是那叫做巴撒巴，又称服犹士度的约瑟和马提亚。众人就祷告说：“主啊，你知道万人的心，求你从这2个人中指明你所拣选的是谁，叫他得这使徒的位分。这位分犹大已经丢去，往自己的地方去了。”于是众人为他们摇签，签出来马提亚来，他就和11个使徒同列。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang keputusan Allah. 主内的弟兄姐妹们，我们今天将学习上帝的决定， Dan yang harus diubah adalah keputusan diri sendiri. 而且我们所要改变的，就是说我们自己起的这个决定。 Saudara, kita hidup itu dari keputusan-keputusan Allah. 我们生活的每天生活里面，就是要照做这个上帝的决定。 Kita terlahir, terkandung dari ibu itu dari keputusan Allah. 我们会能够出生，我们被我们的母亲怀胎，那就是上帝的决定。 Keputusan Allah punya tujuan yang baik. 所以上帝的决定，他的旨意是很好的。 Mengasihi, menyelamatkan, termasuk juga mengampuni. 他爱我们，他怎么样的释放我们，怎么样的免我们的罪， Dan menguatkan. 而且他给了我们力量。 Kalau kita pernah pergi ke toko atau beli sesuatu, 如果我们曾经去过一间店，我们买东西的时候， saudara ke restoran, 或者是我们来到一间餐厅， itu daftar menu banyak, luar biasa. 我们可以看那个菜单，真的写的很多， Oh, foto-fotonya bagus. 而且它的照片全部都是很漂亮。 Kita tertarik dengan satu menu makanan. 然后我们就对这一个菜单的这个感兴趣， Saya memutuskan pilih yang ini. 而且我决定了我要选这个菜。 Lihat fotonya begitu bagus. 当我们看到它的照片讲好的时 Sudah 候， terbayang kalau makanannya ada, wah udah ngiler, yummy. 哇，我们已经想象中，如果那个食物已经出来的时候，一定是很好吃的。 Lalu saudara yang menuliskan menu datang. 然后那个交代员就来了， Bapak Ibu mau pilih mana? 他就问先生，你们要选哪一个菜单呢？ Saya pilih menu ini. 我就选这个好了。 Aduh maaf, menunya habis. 很对不起，已经没有了这个菜单。 Saudara kesel nggak kira-kira? 是不是我们觉得好像很生气这样？ Halo ibu-ibu kesel nggak? 如果是妇女们，你们生气吗？ Keputusan kita itu saudara-saudara ternyata barangnya tidak ada. 我们的决定呢？原来那个东西没有。 Ada anak muda memutuskan dia senang satu wanita. 有一个年轻人，他已经决定了，他很喜欢一个女孩子， Dia berteman, dia bersahabat. 然后他就跟她做朋友。 Kelihatannya wanitanya juga senang sama dia. 觉得那个女孩子也是很喜欢这个男的。 Laki-laki ini memutuskan untuk nembak ini wanita. 然后这个男的就决定要就nembak，就是说要做他的爱人。 Bukan nembak beneran ya, bukan. Ya.
Lalu dia menyatakan cintanya kepada wanita itu. 然后他就表示出来他的爱意对那个女孩子。 Dari tanda-tandanya selama persahabatan kelihatannya dia juga senang sama saya. 从这个女孩子的表现出来的，好像这个女孩子也是很喜欢他。 Dia nembak 然后他真的表现出来对他的爱 pakai 意， beberapa bahasa. 用了很多的这个语言， Pakai bahasa Indonesia. 用印尼文， Aku cinta kamu. aku mengasihi kamu， Pakai bahasa Mandarin. Wo ai 然后就用中文我爱你， Ditambahin bahasa Mandarinnya biar lebih lengkap. Wo zhen zhen ai ni. saya sungguh-sungguh mengasihi kamu. Tao shi jie mo liao. Sampai ke ini dunia kiamat, 我的爱永远不改变. cinta saya tidak akan berubah. Wah, pakai bahasa Jerman. 然后他就用德文， Ihli bedih. ili bedi， Pakai bahasa Perancis. 哟， Ye atim. Dia bingung terjemahnya. Pakai bahasa Sunda. Abdi bogoh ka anjeun. Lalu wanita itu merespon. 然后那个女孩子就有回应了。 Aduh maaf, Masa- saya cuma bisa jadi sahabat kamu. 哎呀，他说很对不起，我们只能够做平常的这个友谊而已， Tidak bisa lebih dari itu. 不能够再深入。 Gimana, kecewa nggak? 怎么样？这个男孩子一 Kecewa 定是很失望，当然是很失望的。 Allah memutuskan mengasihi kita. 上帝他已经决定了，他多么的爱我们。 Termasuk mengasihi Yudas, termasuk juga mengasihi Petrus. 当然里面包括他怎么样爱这个犹大，怎么样爱这个彼得。 Allah itu mengasihi kita untuk meninggikan kita. 上帝他爱我们，就是要升高我们， Dan bukan merendahkan kita. 并不是说要降卑我们。 Sifat manusia kenapa kemudian dia jatuh dalam dosa? 但是我们这个人的为什么性就是这样会跌进这个罪恶里面呢？ Karena sewaktu Allah meninggikan kita, 当上帝他升高我们的时候， kita tidak puas. 我们觉得我们不满足， Kita ingin lebih tinggi dari Tuhan. 我们觉得我们还要比上帝更高。 Pada saat itulah jatuh di dalam dosa. 在那个时候，我们就跌进了这个罪恶里面。 Saudara, Yudas itu adalah orang yang keliru di dalam berhubungan dengan Tuhan. 这个犹大他就是已经错了。当他跟这个主耶稣结交的时候， Yudas itu tidak berpikir tentang keputusan Allah. 这个犹大他就是没有用过这个上帝的决定， Yudas hanya berpikir tentang keputusan dirinya sendiri. 他只是想着他怎么样拿他自己的决定。 Dalam peristiwa Yudas menjual Yesus, 在这个犹大他怎么样出卖耶稣的这个事件里面， seakan-akan Yudaslah yang berkuasa atas Yesus. 我们就觉得好像这个犹大他的权利就是在这个主耶稣之上， Dan bukan Yesus yang berkuasa atas Yudas. 并不是说主耶稣他有这个权利在这个犹太之上， Seakan-akan nasib Yesus itu di tangan Yudas. 就好像说这个主耶稣的命运就是在这个犹大的手中。 Apa tandanya? Matius 26 ayat yang ke-15. 我们可以看在这个经文里面，马太福音26章15节， Yesus dijual dengan 30 keping perak. 主耶稣他卖给他们就是30块， Ini keputusan Yudas seakan-akan Yudas yang berkuasa atas Yesus. 这就是这个犹大他自己的决定，好像就是说他的权利比主耶稣还要高。 Dan nasib Yesus seakan-akan ditentukan oleh ciuman Yudas. 就是说，主耶稣他的命运呢，就好像就是犹大已经问过他了。 Di dalam Lukas 22 ayat ke-47. 我们可以看在路加福音22章47节， Inilah tandanya. 这就是他的记 Kalau 号。 aku mencium seseorang, 如果我已经问了一个人的时候， maka dialah Yesus yang perlu ditangkap oleh imam kepala dan tua-tua. 他就是主耶稣基督，所以你们这个局长们可以抓他。 Sampai titik ini seakan-akan Yudaslah yang berkuasa atas Yesus. 在这个时候为止，就好像是犹大他的这个权力是多么的大。 Yudas akan dijual atau tidak dijual, Yesus akan dijual atau tidak dijual, sangat tergantung dari Yudas. 所以犹大他要出卖耶稣或者不出卖耶稣，就是决定在这个犹大的手中。 Ini keputusan Yudas. 这个就是犹大他自己的决定。 Yudas akan mengikuti keputusan Allah
Yudas akan mengikuti keputusan Yesus, 这犹大他怎么样就是要跟着这个主耶稣的决定， menjalankan perannya sebagai salah satu rasul Yesus dari 12 rasul, 他怎么样要怎么样行走他一个角色，就是在这个12个门徒里面， atau melaksanakan agenda pribadinya, 或者是他实行他自己所要的， yaitu keputusan dirinya. 也就是他自己的决定。 Sampai titik ini, 到此为止， bukankah kita pun bisa seperti demikian? 我们是不是在生活里面，我们也是这样？ Dalam banyak hal, saudara, kita sesungguhnya sedang menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. 在很多时候，很多的事件，是不是我们也是在出卖我们的主耶稣，用30块钱？ Mungkin kita tidak separah seperti Yudas Iskariot. 可能我们没有像这个犹大的讲糟糕， Kita mulai dengan keputusan yang sederhana, 我们好像就是用很简单的这个决定来讲， yaitu keputusan tiap Sabtu. 也就是说，每个星期六的决定。 Kenapa keputusan tiap Sabtu? 为什么每天星期六的决定？ Karena setelah Sabtu besok Minggu. 因为星期六了，明天就是星期天。 Apa urusannya dengan Minggu? 星期天有什么关系呢？ Karena Minggu adalah hari ibadah. 因为星期天我们知道是主日，就是我们要参加聚会。 Saudara, Sabtu main senang sekali. 我们星期六的时候，我们就尽量的去玩， Sampai larut malam. 到很晚才回家。 Pulang ke rumah sudah malam. 回到家的时候已经很晚了， Tidurnya jam 2. 我们睡觉的时候已经凌晨20。 Berarti sudah Minggu. 一下子就是星期天了。 Maka keputusan akan ikut ibadah atau tidak. 所以我们要哪一个决定？我今天参加聚会还是不参加？ Ada 2 kebaktian di Jatinegara. 在这个Jatinegara有2个聚会， Jam 7 dan 9.30. 7点跟9点半。 Karena kurang tidur, memutuskan akan kebaktian saja di jam 9.30. 因为我觉得我睡得不够好，所以我就拿了一个决定，我就参加9点半的聚会。 Bangun agak kesiangan. 然后醒来的时候已经很迟了。 Masih mau tidur. 我觉得我还是要想睡。 Kita berhadapan dengan keputusan. 我们就面对着我们自己的决定， Akan melanjutkan tidur atau ikut kebaktian umum 2. 我们要继续睡下去，或者是我们要参加第2堂的聚 Lalu 会。 otaknya berpikir, 然后我们的脑子就在想了， saya nggak bisa Mandarin. 我不能够中文， Kalau dengar khotbah diterjemahkan rasanya terganggu. 所以我如果参加聚会翻译中文来讲，好像是很烦恼。 Ada pilihan, kebaktian 2 atau tidak. 然后又有这个选择了，你要第2堂的聚会，或者是第3堂。 Akhirnya dia memutuskan, 然后他就拿了一个决定， saya akan kebaktian, 我要去聚会， tidak kebaktian 2. 但是不是在这个第2堂的聚 Tapi 会， kebaktian 1 minggu depan. 那就是说下个星期第2个聚会。 Wah, saudara-saudara, itu keputusan. 亲爱的弟兄姐妹们，这就是我们自己拿的决定。 Jadi sewaktu Yudas menjual Yesus, kita pun diperhadapkan dengan karakter-karakter Yudas di keseharian kita. 如果当这个犹太他怎么样的出卖耶稣的时候，我们面对着的，也就是我们每天面对着我们怎么样拿我们的决定。 Akankah kita mengikuti keputusan Tuhan atau keputusan diri kita? 我们是拿上帝给我们的决定呢，或者是我们脑定我们自己的决定？ Banyak rumah tangga yang mau menikah, 很多家庭当他们要结婚的时候， saya katakan ada satu kata yang tidak boleh keluar dari mulut suami atau istri. 我要讲就是有一个句子，就是说不可以从这个妻子丈夫的嘴巴讲出来。 Lagi marah, lagi kesal sama pasangan, sekesal-kesalnya, semarah-marahnya, jangan ucapkan kata ini. 当你们对你们的配偶觉得很生气的时候，但是我讲那个句子，你们真的不可以从嘴巴里讲出来。 Itu kalau lagi ribut rumah tangga, lalu jangan bilang kata cerai. 当你们在吵闹的时候，你们要记得，就是说从你们的嘴里不可以说离婚， Karena keputusan Allah, 因为这是上帝的决定。 apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, apalagi oleh dirimu sendiri. 上帝已经结合了成为一体的这个夫妇，不可能分开。 Tiap hari kita berhadapan dengan keputusan-keputusan yang harus diambil. 每天我们就面对着很多的决定，我们一定要拿出决定。 Saudara, kalau menikah puluhan tahun, kata itu tidak terucap dari kita.
如果我们已经结婚了很多年、几十年的时候，如果那个句子从来没有从我们的嘴巴讲出来， tidak pernah mengucapkan kata cerai. 我们从来没有讲出过离婚， Saya sih nggak ngucapin kata cerai. 我是没有讲出离婚， Saya enggak. 我没有。 Tapi saya tulis di WA, cerai aja sama kamu. 但是我在这个手提里面，我就是我要离婚， Ya sama saja saudara. 其实一样的意思， Itu saudara keputusan. 那就是决定。 Kita akan bersepakat dengan keputusan Allah atau kita menjalankan keputusan diri sendiri. 我们要遵从这个上帝的决定，或者是我们要遵从我们自己的决定。 Saudara, apa yang salah dengan nama Yudas? 在这个犹大里面，什么东西是他犯错了？ Saya percaya ibunya sewaktu mengandung dan melahirkan Yudas Iskariot. 当然我知道，当他的父母怀胎的时候，生出来这个犹大的时候， Dia berharap anaknya menjadi anak yang baik. 他当然想这个孩子变成好的孩子， Sama seperti ibu bapak sekalian punya anak tentu dengan doa-doa semua yang baik. 就好像主内的弟兄姐妹们一样，就是说我们每天都为我们的孩子好好的祷告。 Saudara, tidak pernah anak kita lahir, kita doakan. 从来没有说我们的孩子出生的时候我们祷告， Ya biarlah Tuhan anakku ini kalau dewasa nanti jadi pengkhianat. 当这个孩子长大的时候，他变成这个出卖人的。 Jadi tidak ada salah dengan nama Yudas Iskariot. 其实这个犹大他的个名字是没有错的， Tetapi yang menjadi salah adalah kehidupannya, keputusannya. 但是错的就是在他的这个生活里面，他所拿的一切决定。 Sampai sekarang belum pernah ada jemaat yang punya anak lahir dikasih nama Yudas Iskariot. 到现在为止，从来没有在教会里面，如果他们的孩子生出来，他们的名字是犹大，就是出卖耶稣的犹大。 Padahal saya anjurkan tidak ada masalah kalau nama Anda dikasih Yudas Iskariot keturunan. 但是我就说过，其实你的孩子要名字起名为犹大，那是没有问题的。 Tetapi sesuatu yang sudah negatif, akhirnya namanya pun juga jadi negatif. 因为我们想象中，因为这个是很负面的一面，所以从来没有人敢用这个名字。 Saudara, kalau sudah jadi Yudas Iskariot, 当我们变成了这个犹大的时候， kita harus menjadi Yudas yang berbeda. 我们当然要变成跟出卖耶稣犹大的不一样。 Saudara, nama Yudas itu sangat umum di dalam orang Israel. 在这个以色列民当中呢，这个犹大这个名字其实是很普遍 Tapi 的。 di Alkitab ada Yudas yang berbeda, 但是在我们读的圣经里面有这个不一样的这个犹大， yaitu Yudas yang menulis kitab Yudas. 那就是说，在这个圣经里面写这个犹大的这个书， Namanya Yudas Tadeus. 他的名字就是犹大 Stadius， Dia masih saudaranya Yesus. 他还是这个主耶稣的亲戚， Tetapi Yudas Tadeus menarik, dia tidak pernah mengaku-ngaku sebagai saudaranya Yesus. 但是他从来不承认他是这个主耶稣的亲戚。 Mirip-mirip dengan anaknya Presiden Jokowi yang kuliah di Singapura, dia menyembunyikan kalau dia anak Presiden Indonesia. 就好像我们现在的现任总统，就是说他的孩子在新加坡读书，他从来不讲他的父亲是一位总统。 Jadi dari karakter saja Yudas Tadeus ini sangat rendah hati. 所以从他的性格来讲，他这个我们所讲的这个写这个犹大书的犹大，他的人很谦卑。 Dia tidak numpang populer dari Yesus yang terkenal pada waktu itu. 在那个时候，耶稣很出名的，他不是说用耶稣的这个出名来做，成为他能够出名。 Apa filosofi hidup daripada Yudas Tadeus? 他这个人生里面，他所要表现出来的是什么呢？ Saudara, saya simpulkan di Yudas pasal 1 ayat 3 dan pasal 1 ayat 20 sampai 21. 我们可以看，就是犹大他在这个圣诫第1节第3章跟第1节21章。 Yang diperjuangkan oleh Yudas Tadeus adalah bagaimana dia memelihara iman. 就是说，怎么样，他很努力的，就是怎么样保持他所拥有的这个信心。 Dia mempertahankan iman. 他只是怎么样来坚持他所拥有的信心。 Yang kedua dalam hidup Yudas Tadeus, bagaimana berjuang hidup kudus. 他就是第二，就是说他怎么样，就是努力奋斗来怎么样，他的这个名字能够圣洁。 Dan apapun yang dikerjakannya adalah untuk hidup yang kekal dan bukan untuk hidup yang saat ini. 他所做的一切，就是说要在这个永生里面，并不是说一时里面。 Kembali tentang nama.
就是我们回到讲这个名字， Saudara, namamu dan hidupmu, 你的名字跟你的生活， semua nama punya makna yang baik. 每个名字都有很深的这个意义。 Ada yang dikasih namanya untung, 有的人他的名字就是说得力， tapi kurang ditambah untung selamat. 但是好像还是不够，就是说得力安全， Ditambah lagi Tuhan. depannya, rizki untung selamat. 就是他名字就是 Rizki 得力平安， Tambah lagi, rizki untung selamat santosa. 还有就是说 Rizki 得力平安， Wah, saudara-saudara, rizki untung selamat sentosa. 他的名字就是放到很长， Namanya bagus, 他的名字很好。 tapi namanya rejeki, keuntungan, keselamatan, sentosa, itu tidak terjadi dengan sendirinya. 但是我们知道，我们能够得到这个救赎，我们能够平安，并不是说这样从这个名字就我们能够得到一切。 Sama dengan nama Yudas Iskariot. 就是我们知道这个犹大出卖耶稣的， Pasti orang tuanya memiliki makna yang luar biasa. 当然给他的名字的时候，他的父母亲一定说这个犹大的名字有特别的意思。 Saya dikasih nama sama orang tua saya Upeiwen. 我的父母亲给我的名字就是武佩文。 Saudara, Upeiwen itu nama siapa? 武佩文是谁的名字呢？ Upeiwen itu adalah tangan kanan daripada panglima, namanya Uhanwen. 就是说，武佩文的意思就是说，就是这个将军右手的这个武汉文。 Nah, Uhanwen itu kokok saya. 武汉文就是我的哥哥。 Jadi waktu lahir kokok saya, ini panglimanya, ini tangan kanan panglimanya. Wah, indah sekali itu orang tua. 当出生的时候，武汉文就是将军，这个武佩文就是他左手的将军。 Jadi pekerjaan saya adalah menjadi orang kepercayaan untuk mendampingi panglima perang. 就是说，我的身份就是说我怎么样的就是帮助我的这个哥哥做他这个右手的这个 Nama 将 saya 军。 diberi oleh papa saya itu menjadi orang harus selalu siap siaga untuk berperang kapan saja. 我爸爸给我起的名字就是说我随时随刻都可能在这个战场里面。 Jadi harus siaga. 因为我当然每时刻我都要准 Kapan 备好 orang butuh harus segera pergi. 是谁需要我，我就是直接要赶去。 Makanya saya kemana-mana naik motor. 所以我去到哪里，我就是骑这个摩托车。 Kalau ada jemaat kedukaan, jemaat sakit, naik motor cepat saudara. 如果有丧事还是有什么，我很快就去。 Kadang-kadang nggak dapat parkir aja di depan tempat-tempat ojol, tempat apa ya itu ojek online. 有时候我没有这个泊车的地方，什么地方我都泊车。 Tinggal bawa kunci ganda. 对，我只是拿这个锁匙而已。 Motor saya aman 我的摩托车是很安全的， karena cc-nya agak besar. 因为它这个 CC 很大。 Yang kedua motor pendeta. 第二就是说，因为是牧师的这个摩托车， Kalau ada yang nyuri, kebetulan orang Kristen, ini motor pendeta nggak jadi kali mungkin ya. 如果有人偷走，他们跟他讲，哎，你偷了这个是牧师的摩托车。 Saudara punya nama yang dikatakan di dalam Amsal. 我们可以看，就是说这个名字，就是在这个箴言里面也是有写到， Nama yang baik lebih berharga daripada kekayaan besar. 就是美名胜过大财。 Apa nama yang baik, saudara? 美名是什么意思呢？ Yaitu nama yang dipertahankan dengan perjuangan hidup yang baik. 就是说我们这个美名，就是说我们怎么样坚持好我们的生活。 Jadi ayat ini saudara lebih jelasnya adalah nama yang baik dan hidup yang baik itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. 所以在这个箴言里面所讲的美名胜过大财，恩宠强如金银。 Waktu lahir kita diberi nama, 当我们出生的时候，我们已经有名字了。 tetapi sewaktu meninggal kita meninggalkan nama. 但是当我们死去的时候，我们就要留下我们的名字。 Waktu lahir dimaknai nama oleh orang tua kita. 当我们出生的时候，我们的父母亲给了我们名字。 Tapi sewaktu kita meninggal, makna dari nama kita dimaknai oleh orang lain. 但是当我们去世的时候，我们这个留下来的这个名字，就是说别人所能够给的。 Bagaimana dimaknainya? 他们怎么样给他的这个意思呢？ Saudara, meninggal bisa aja dua-duanya namanya Paulus. 可能去世的人有2个人，他的名字也是保罗。 Akan dimaknai oleh orang lain. 当然，别人他怎么样的给他这个意思呢？ Waduh, Yudas ini baik sekali. 这个犹大他的人真的很好， Dia suka nolong orang. 他喜欢帮助人。
Dia nggak suka marah. 他不喜欢生气骂人。 Ditanya sama orang, kenapa kamu nggak marah? 当人家问他的时候，为什么你没有骂人，你没有生气 Dia 呢？ jawab, 他所回答的是， bagaimana cara marah saya nggak tahu. 他说我都不知道怎么样骂人，我都不知道， Saudara-saudara, saking baiknya marah pun dia nggak tahu gimana sih cara marah. 因为他的人太好了，使到他怎么样骂人，他说他都不懂。 Jadi waktu kita meninggal, saudara, kita meninggalkan nama. 当我们去世的时候，我们所留下来的是我们的 Dan 名 nama 字， kita akan dimaknai oleh orang lain. 而且我们的名字是别人能够给我们起意识的。 Saudara, kalau tahu hidup kita itu ditinggikan dan direndahkan oleh Tuhan. 我们的这个名字，我们的生活是上帝所升高或者是所降卑的。 Siapa yang direndahkan oleh Tuhan? 上帝怎么样降卑一个人呢？ Pada prinsipnya tidak ada program Allah merendahkan manusia. 但是在真正的这个意识里面，从来没有说上帝要降卑一个人， Tapi manusia sendiri yang merendahkan dirinya sendiri. 但是是人类他自己降卑他自己。 Bagaimana manusia merendahkan dirinya sendiri? 人类他怎么样降卑他自己的身份 Sewaktu 呢？ dia tidak mengikuti keputusan Allah, dia mengikuti keputusan dirinya. 当他不能够跟随这个上帝的决定，而且跟随他自己的决定， Itulah yang membuat Yudas kemudian mati bunuh diri. 然后这个犹大他怎么样呢？就是不跟随上帝的决定，他就自杀。 Alkitab mengatakan jatuh kemudian terbelah badannya dan isi perutnya keluar. 圣经有记载下，他就是怎么样跌下来，然后他的腹部的这个东西都跑出来全部。 Saudara-saudara, jangan berupaya untuk bagaimana kita berjalan memakai keputusan diri sendiri. 主内的弟兄姐妹们，我们不要设法，就是说我们怎么样来起我们自己所定的这个决定。 Jangan mencoba meninggikan diri sendiri dengan kepentingan yang ragam. 我们不要为我们自己重要性。 Yaitu kalau Yudas tentu dengan masalah ekonomi. 当然，这个犹大可能他是这个经济的问题， Ada orang yang punya jabatan meninggikan diri melupakan Tuhan. 而且有的人他有了他所要的这个智慧，然后他就离开这个上帝。 Punya posisi, punya pengaruh, merasa lebih tinggi dan merasa dirinya yang hebat dan bukan Tuhan, melupakan Tuhan. 而且他觉得他有一个很高的智慧，然后他就忘掉这个上帝。 Saudara, dalam Mazmur 75, maaf salah tulis sana, Mazmur 75 ayat 6 sampai ke 7. 我们可以看在诗篇75章第6到第7节。 Bukan dari timur, bukan dari barat, peninggian itu dari Allah. 因为高举非从东，非从西，也非从南而来。 Di dalam Ayub 5 ayat 11. 我们可以看在约伯记第5章11节， Ini yang menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. 他将被围的安置在高处。 Saudara, ayat yang luar biasa. 他就是很特别的这个经文， Allah bisa merendahkan orang dalam waktu singkat. 而且上帝他能够降卑人在一瞬间里面， Allah bisa meninggikan orang juga dalam waktu singkat. 上帝他也能够升高一个人在一瞬间里面。 Keputusan kita 我们自己的决定， dalam hidup ini hanya meninggikan Tuhan. 在我们的生活里面，我们只要怎么样升高上帝的这个名， Memuliakan Tuhan. 我们怎么样荣耀上帝的名字， Hidup dalam kekudusan. 我们生活在这个上帝的圣洁里 Hidup 面， dalam kerendah hatian. 我们生活在这个谦卑里面。 Saudara, 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 我们可以看在这个彼得前书第1章第5到16节。 Hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. 那叫你们圣洁的，所以你们一切所行的事也要圣洁。 Saudara, di dalam Amsal 16 ayat 12. 我们可以看在箴言， 18 ayat 12. 我们看在箴言18章12节。 Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. 败坏之先，人心骄傲；尊荣以前，必有谦卑。 Pelajaran apa yang kita ambil? 所以我们所要学习的就是， Saudara, ingat. 我们真的要记得，我们要记得。 Ya, kata ingat ini saudara perlu berulang-ulang diingatkan. 这个我们要记得，我们真的要记得。 Sama seperti rambu lalu lintas, itu semuanya peringatan. 就好像这个路上这个红灯，就是我们所要记得很多种事。 Jangan pernah menjual Yesus dengan cara apapun. 我们不要用什么方法来出卖我们的主耶稣。 Ingat. 我们要记得。 Jadilah Yudas Tadeus. 我们要成为这个写这个犹大书的犹大。 Jangan jadi Yudas Iskariot. 我们不要成为犹大，那就是出卖耶稣的犹大。 Perjamuan kudus yang kita akan terima.
我们今天所要接受的这个圣餐， katanya juga sama. 它的里面的词句也是一 Menjadi 样。 peringatan, menjadi peringatan, menjadi peringatan. 我们要记得，记得 Bahwa Allah sudah memutuskan mengasihi kita, menyelamatkan kita, memperbaharui kita. 我们的上帝他已经决定了要救赎我们，要释放我们，而且要我们成为新造的人。 Allah memutuskan dalam keputusan pribadinya untuk memberikan yang terbaik untuk kita. 所以上帝他自己已经拿了决定，要献上最好的给我们每一个人。 Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? 是不是我们每一个人都能够献上最好的给上帝呢？ Biarlah perjamuan kudus yang kita akan terima saat ini, 今天我们所要举行的这个圣餐， bahwa kita mengambil sebuah keputusan. 我们每个人都要拿自己的决定， Bahwa keputusan Allah lah yang menjadi keputusanku. 就是上帝的决定才是我的决定。 Saudara, mari kita masuk dalam saat hening. 让我们进入肃静祷告。 Jemaat, mari kita bangkit berdiri. 会众请站立， Bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, kita nyatakan bersama, pertama dalam bahasa Mandarin, kemudian dalam bahasa Indonesia. 让我们以过去、现今、将来的信徒合而为一，回想我们当初受洗的承诺，宣读我们的信仰。首先用中文读《使徒信经》。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降价阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Silahkan duduk. Mohon maaf. Masih tetap bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk, jemaat. 会众请坐下。 Kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa yang kami sembah, kami bersyukur untuk ibadah yang terselenggara dan kami menerima firman, menerima perjamuan menjadi peringatan akan kami. Bagaimana kami terus hidup di dalam keputusan-keputusan Allah dan bukan mengedepankan keputusan kami yang seringkali kami berjalan meninggikan diri dan bukan meninggikan Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa yang kami perbuat. Hamba-Mu berdoa buat jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kami berdoa juga buat jemaat yang sudah lansia, seringkali mengalami kesepian, tidak sanggup melakukan aktivitas, bergantung semuanya kepada anak dan mantu, ingin meminta bantuan, terkadang merasa sungkan. Segala sesuatu pergumulan daripada jemaat yang lansia ini, kami meyakini Tuhanlah penghiburan, Tuhanlah kekuatan mereka.
Mau berdoa juga buat jemaat yang sedang bergumul dengan masalah-masalah hidup dalam bentuk apapun juga, baik relasi keluarga, baik masalah ekonomi, baik masalah pertumbuhan kembang anak, baik masalah pekerjaan, dan hal-hal yang lain. Tuhan, ada ribuan masalah hidup, namun kami mendapatkan satu jawaban. Di dalam nama Tuhan, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang menang melewati setiap persoalan hidup yang ada. Berkati ya Tuhan gerejamu GKI Jatinegara, dan tentunya juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan akan memelihara sehingga setiap gereja yang ada di muka bumi ini menjadi murid-murid Tuhan yang melaksanakan menunaikan amanat agung Tuhan untuk mengabarkan Injil dan menjadikan seluruh bangsa, suku dan bahasa menjadi murid-Mu. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang dalam keadaan keamanan politik yang baik, ekonomi yang terjaga dan semakin maju, bangsa yang rukun saling menghargai satu dengan yang lain. Tuhan pimpin berkati para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai kepada pemimpin yang terbawah, dan tentunya juga masyarakat Indonesia bisa bekerja sama bersama-sama dengan pemerintah membangun sebuah rumah tangga besar kami yang bernama NKRI ini. Kami serahkan ya Tuhan syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri berkata di dalam Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 主内弟兄姐妹，每第一个周日，我们有机会向神献上10分奉献。马拉基书3章10节，万军之耶和华说：“你们要将当纳的1/10全然送仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福于你们，甚至无耻可容。” Marilah kita memberikan persembahan persepuluhan dengan sukacita dan kita menyanyikan Mars Gempur. 来，我们用喜乐的心献上1/10，我们同唱乐意奉献。 Ayo jemaat Tuhan yang telah diberkati. Ayo jemaat Tuhan yang telah diberkati dengan berkat Tuhan yang selalu ada. Lakukan kewajibanmu, berikan persembahanmu dengan sukacita, berikan padanya. Mari lakukan gabung, gerakan memberi perpuluhan, berikan 1/10 dari penghasilanku, kembalikan kepada Tuhan. Dengan bahasa Mandarin kita akan naikkan Mars Gempur kedua kalinya. 上帝一直扶我们，主内弟兄姐妹，主恩典无穷尽，使我们不致缺乏。来捐出我们的诫命，献上我们的奉献，甘心乐意奉献。 来献上这份奉献，主的爱激励我心大旨意。来献上这一奉献，让主全掌全我心，从从中直到永远。 Jemaat, kita bangkit berdiri bersama.
Kita akan menaikkan doa persembahan syukur kita. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh membawa persembahan perpuluhan kami. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang tidak terkira. Apa yang kami berikan ini semuanya hanya berasal daripada Tuhan saja. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang boleh mengurapi memberkati Tuhan. Persembahan ini boleh dipakai melalui gereja kami, GKI Jatinegara, menjadi perluasan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja kami Tuhan. Dan kami boleh setiap hari semakin turut mempersembahkan bukan hanya uang kami Tuhan, tetapi juga diri kami, tenaga kami, waktu kami, hanya demi pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah segenap doa dan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dengan tetap bangkit berdiri, kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan dan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita menyanyikan bangkit dan bercahayalah. 主所爱的会众，让我们向主委身，为主的荣耀而活。我们同唱，bangkit dan bercahayalah。 Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah. Agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami alat ya Tuhan. Jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus. Biar kerajaanmu ditegakkan di atas suatu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah. Agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan. Yesus kan beri kemenangan. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，使你平安。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. 会众请坐下， Silakan bersaat teduh, tapi nanti ada beberapa pengumuman tambahan. 请进入默祷。 Baik,
Selamat hari Minggu. Hari ini ada pengumuman untuk hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja kita. Bernama ini saya Bapak atau Ibu Aping di Jalan Jatinegara Barat. Silakan berdiri di tempat Ibu ya, maaf. Oh ya, boleh memberi salam kiri kanannya. Ibu Aping, selamat datang. Apabila belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami mengundang Ibu Aping untuk kembali beribadah dengan kami di minggu-minggu yang akan datang. Terus kemudian saya mau menegaskan satu warta penting, yaitu acara Tijan Couple Sabtu 10 Juni. Itu pukul 5 sore. Ada slide-nya enggak ya? Oke. Jadi Tijan Couple ini temanya kali ini adalah Mastering Financial Planning. Pembicaranya yaitu Penatua Riyadi Pramana. Jadi bentuknya akan seperti kelas diskusi dan studi kasus ya. Nah kemudian ini Tijan ini adalah Timotheus Generation, adalah komunitas dewasa muda, pasangan suami istri yang baru atau mungkin udah senior juga nggak apa-apa. Tapi memang ini kita undang, kalau yang anak-anaknya masih kecil itu akan disediakan sesi terpisah, jadi jangan khawatir orang tuanya nanti di ruangan sini, anak-anak di ruangan sebelah Serbaguna lantai 1. Jadi nanti akan ditangani oleh lause-lause sekolah minggu di ruang sebelah ya, untuk yang membawa anak. Tetapi memang disarankan kalau anaknya di bawah 3 tahun mungkin masih bisa dibawa aja di seminar, nggak apa-apa gitu. Oke, demikian. Saya juga mau mengundang mahasiswa praktek kita, boleh maju ke depan mungkin. Kita ada 2 mahasiswa praktek, mungkin saya tunggu 1 lagi. Mungkin memperkenalkan, oh ya ini ya ada 2. Yang satu adalah Nielsen Vanuel Abraham Madayanto dari Tesaat, terus kemudian Sherin Angela dari STT Iman. Mereka akan melayani dari periode 1 Juni 2023 sampai 25 Juli 2023. Kalau Sherin sampai 31 Juli 2023. Kami ucapkan selamat datang buat Nielsen dan Sharon. Kiranya jemaat boleh mengetahui. Thank you. Selamat hari Minggu, Tuhan Baktian selesai.